Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung pembelajaran kita waktu cuti-cuti ni menjelang peperiksaan. Kita dah sampai kepada bab 6. Ingat lagi cikgu dah kongsi kepada pelajar bab 6.1 tentang cabaran daripada Sabah dan Sarawak. Jadi pada kali ini cikgu santai nak kongsikan adalah tajuk yang kedua, iaitu berkaitan dengan pemisahan Singapura. Tajuk ini macam mana Singapura yang telah berada dalam Malaysia akhirnya telah mengambil keputusan, dan Malaysia pun telah mengambil keputusan yang agak tragik, bukan tragis yang sedih jugalah selepas perbincangan yang agak detail, maka Singapura pun dikeluar atas beberapa faktor dan sebab tertentu. Sebab tajuk kita ni pelajar ialah berkaitan dengan pemisahan Singapura. Bila sebut bab ini pelajar, bila sebut subtopik ini, pelajar tak boleh tinggal tentang faktor. Ini antara perkara yang banyak disoal. Faktor kenapa Singapura keluar daripada Malaysia, faktor pemisahan. Yang kedua ni kita nak tengok peristiwa ikut kronologi. Ni sini sebab itu, sebab dia kata memerihalkan, menceritakan keluarnya Singapura tu secara jelas, buktikan, terangkan. Dan apa kemungkinan kebat yang kita nampak anak-anak di sini ialah bagaimana kita ni menyelesaikan konflik Singapura ni bukan dengan drastik, dengan perincian yang teliti, perbincangan dan sebagainya, yang kita nampak konflik itu secara rundingan lah. Dan di sini kita nampak bagaimana pemimpin kita meletakkan negara pada tahap yang tinggi, kepentingan negara melebihi kepentingan individu. Baik pelajar, kita pergi kepada di sini. Ini cabaran. Ini kita dah bincang dah hari itu pelajar. Pada hari ini cikgu nak guna modul daripada Kuala Kangsar, Batang Padang, dan juga modul daripada daerah cikgu sendirilah, Kintar Selatan lah. Baik, kalau kita tengok pemisahan Singapura, dia tanya apa peristiwa yang berlaku pada 9 Ogos. Soalan yang pertama, awal Ogos. Okey, ini ialah tinggi soalan ni sebab dia pelajar kena memahami yang kita panggil ini ialah kronologi. Maksudnya soalan yang pertama ni dia jawapan pada stimulus. Ini kita panggil stimulus lah. Baca sebab dia ada kronologi peristiwa. Nampak soalan ni? Sepatutnya biasanya A ni faktor dulu, kronologi kemudian. Tapi ini soalan beza sikit, tak apa. Dia kata apa yang berlaku pada 9 Ogos. Nampak selepas rundingan gagal, Tunku Abdul Rahman minta Tuan Abdul Razak bermesyuarat, mesyuarat kabinet bersetuju, Tunku Abdul Rahman menandatangani perjanjian, dan kalau kita tengok satu markah saja pelajar. Satu markah pun kita janganlah hilang. Sebab ini peristiwa yang berlaku pada 9 Ogos. Peristiwa yang berlaku pada 9 Ogos ialah peristiwa, kita mudahkan tersebut ialah apa? Di sini. Kita nampak situ. Parlimen meluluskan undang-undang pemisahan Singapura. Meluluskan undang-undang pemisahan Singapura. Ataupun keluarnya Singapura daripada Malaysia. Mana-manalah. Okey, katalah satu ni kita dapatlah, tak ada masalah. Faktor pemisahan. Dia tanya faktor. Okey, yang ini kita kena tengok sedikit buku teks anak-anak. Okey, kalau kita tengok pada buku teks dia 2 muka surat saja.
2 muka surat saja untuk kita belajar dalam bab ini. Nampak ni, kalau faktor politik, peranan, kita ambil yang simple saja ya. Peranan terhad dan Lee Kuan Yew menuntut hak sama rata. Okey, kalau kita tengok di sini, kita nak jawab dia nak berapa markah? Dia nak 2 markah saja. Jadi kalau dia nak 2 markah, tidaklah terlalu panjang jawapan kita kan. Kalau kita nampak ni, dia ambil di sini. Ini faktor politik lah ya. Kalau kita nampak situ, kita ambil simple saja. Cikgu letak yang simple. Jelaskan faktor-faktornya ialah peranan Singapura yang terhad. Kata kita dapat simple sajalah, sikit saja. Menuntut peranan Singapura lebih lah maksudnya. Peranan Singapura yang sangat terhad. Jadi Lee Kuan Yew menuntutlah lebih. Kalau ekonomi ni kita nak apa? Dia berkaitan dengan pasaran ni. Nampak sini kan? Pasaran bersama dan tak puas hati dengan cukai. Jadi di sini kita dah dapat 2. Ekonomi pula, sebab dia huruf Roman kan? Pemisahannya adalah pasaran, ekonomi dibuka, dan tidak puas hati tentang sistem cukai. Okey. Kalau kita tengok, kita jawab. Apa yang kita jawab ni, peranan Singapura tidak, kita terlepas pandang tak puas hati. Maksudnya macam ini saja. Ini baru dapat 1 lah. Sebab kita tertinggal perkataan Lee Kuan Yew tidak puas hati. Itu sebab pelajar kena tengok kepada key soalan kita tu supaya kita tak hilang pelajar. Di sini dia letak dah. Lee Kuan Yew tidak berpuas hati. Nampak? Cikgu letak dah warna merah. Kita ambil hanya peranan Singapura terhad saja. Situ kita nampak. Oh, kita dah hilang lah markah. Ya, hilang lah markah. Kalau pelajar nak ambil yang lain lagi, mungkin pelajar boleh letakkan ialah meminta agar hak sama rata. Jadi kita tertinggal apa? Pelajar tertinggal sikap Lee Kuan Yew. Sikap Lee Kuan Yew tinggal 1. Kita nampak tu. Yang lagi tinggal ialah hak sama rata. Jadi dalam kita belajar sini, ingat soalan ni kita nak belajar, kita nak baca, kita tolong baca 2 ni. 1 ialah faktor, 2 ialah kronologi. Daripada urutan lah daripada perbincangan Tunku dengan Lee Kuan Yew gagal, Tunku Rahman minta Tun Razak bawa dalam mesyuarat. Bukan senang. Maksudnya kepimpinan kita ni begitu teliti dalam buat keputusan. Nak tengok, kita tengok lagi soalan. Nampak soalan daripada Bagan Datuk kan? Kan dia detail. Faktor. Nampak? Jelaskan faktor yang. Nampak? Faktor yang. Kita letak sikit. Okey. Faktor. Kita pun bulatlah faktor. Kita gariskan, jelaskan. Yang mendorong pemisahan Singapura. Automatik kita kalau kita nak buat rangka lah pelajar kan. Kita buatlah rangka, kita tak garis lah macam ni. Politik, ekonomi, sosial. Kita akan dapat jawapan lah. Dari segi politik tadi apa? Lee Kuan Yew tadi kita dah detail kan. Dari segi politik tadi kita dah detail Lee Kuan Yew tidak puas hati, peranan Singapura yang terhad. Jadi kita nampak dari segi ekonomi, cukai. Kita dapat sikit-sikit. Dari segi sosial apa? Okey, bila kita dah buat rangka pelajar, dia tak akan hilang. Ini markah 6. Lepas tu dia kata soalan 2 ni terangkan. Terangkan ni maksudnya peristiwa ni, inilah yang ikut kronologi tadi. Sampai kronologi. Ini sampai 9 hari bulan tu lah. Daripada Tunku Rahman bincang dengan Lee Kuan Yew gagal.
Tun Razak bawa ke parlimen dan sebagainya. Ini ikut kronologi. Berikan hujah anda terhadap tindakan Singapura keluar. Apa hujah kita? Sesuai ke tak sesuai? Apa kesannya kepada kita? Itu kita boleh ceritakan lah. Soalan kebat ni dia detail lah. Hujah saya terhadap tindakan Singapura ini pada peringkat awal mungkin secara tidak langsung akan menjejaskan ekonomi Malaysia. Kerana ekonomi tanah Melayu pada waktu itu kan. Sebab Singapura ini dia merupakan pelabuhan yang maju. Dari segi politik mungkin kita nampak menguntungkan kita lah. Dari segi sosial sebab dia dapat memperseimbangkan kaum itu kan. Okey, itu soalan satu. Yang dua, cikgu nak tunjuk juga modul terbeza. Nampak? Ini modul kita selatan. Dia kata sama juga pelajar sama juga dia kata sini ialah senaraikan. Senaraikan pemimpin yang terlibat. Dia nak nama pemimpin. Jadi yang ini kalau senaraikan pemimpin ni pemimpin yang tertinggi lah. Dua inilah. Mungkin kita boleh tambah Tun Razak. Tapi tak ada Tun Razak di sini Di situ mungkin pelajar nak letak Tun Witi Sambadan, Datuk On. Tengoklah kena tak kena dengan jawapan kita. Adakah Datuk On dalam ini? Datuk On dah tak ada. Tapi pelajar kita dia akan jawab aja kan. Baik. Jelaskan bila nampak? Dia tanya lagi tentang kronologi sampailah 9 hari bulan Ogos ni. Itu 9 Ogos. Dia ada 9 Ogos. Bulan Ogos ni ada 3. Awal Ogos, 7 Ogos. Awal Ogos tu kita dah bawa dalam mesyuarat kabinet. 7 Ogos tu Lee Kuan Yew setujulah keluar daripada kita. Dan pada 9 Ogos tu Tunku Rahman bawa usul pemisahan Singapura ke parlimen. Dan parlimen pun lulus lah. Okey. Ini jawapan kita. Nak 4 markah saja. Kalau kita tak boleh ingat semua, jangan tak ingat langsung lah. Ingatkan tentang Ogos ni. Bulan Ogos tu apa? Mesyuarat kabinet. Pada 7 Ogos setuju. Pada 9 Ogos bawa ke parlimen. Okey. Dan nampak sama, hampir sama aja. Apakah yang akan berlaku sekiranya nampak ni pemisahan Singapura tak dilaksanakan? Apa yang berlaku? Kita bagilah jawapan. Dari segi sosial mungkin melibatkan rusuhan kaum kan, sebab masalah ketidakpuashatian tu tinggi di Singapura kan. Contoh berkaitan dengan hak, berkaitan dengan tuntutan cukai, berkaitan dengan hak sama rata dan sebagainya. Jawapan yang baik macam inilah. Jadi pelajar, cikgu rasa boleh buat latihan waktu cuti-cuti ni. 2 muka surat pelajar. Bukanlah satu yang agak sukar. Untuk pelajar kuasai nampak hanya ada 2 muka surat saja. Jadi buatlah latihan yang detail supaya kita tajuk yang agak popular ini kita tidak salah dan tidak dapat markah yang rendah. Okey, itu saja daripada Cikgu Santai. Kita jumpa lagi pada siri-siri seterusnya nanti.